Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurulillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Apa abang orang Bukit Aping? Makcik-makcik makan apa? Rahsia nampak macam 20 tahun muda. Alhamdulillah. Bukan sih? Bukan bertupat. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Anak-anak pula nampak macam 10 tahun tua. Terbalik. Alhamdulillah. Terima kasih. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan dan menggerakkan hati dan kaki saya untuk tiba dan sampai untuk tumpang barakah dan keberkatan bumi yang melahirkan sallallahu alaihi Muhammad, generasi soleh, amin ya rabbal alamin. Bumi yang menjadi punca kuasa dan sumber pahala, khususnya yang berada di sekitar Bandar Baharu, Kedah Darul Aman, sallallahu alaihi Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan dan diangkat Allah Azza wa Jalla dan anak-anak yang sedang dipandang, dipegang, digenggam hati dan perasaannya oleh Allah Azza wa Jalla. Tiada kata seindah bahasa, tiada bicara dan tiada rasa selain syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah menggerakkan, yang telah menghidupkan hati-hati yang telah mati. Asbab Ramadan telah menjernihkan sesuatu yang keruh dijernihkan daripada Ramadan dengan Ramadan, yang bengkok diluruskan dengan Ramadan, yang kotor disucikan dengan Ramadan, yang rendah ditinggikan dengan Ramadan, yang berat diringankan dengan Ramadan, yang mengantuk dijaga dan disedarkan dengan Ramadan, yang tua dimudakan dengan Ramadan, yang masam dimaniskan. Alhamdulillah. Dengan Ramadan yang hina dimuliakan, dengan Ramadan yang jauh didekatkan, dengan Ramadan neraka disyurgakan, yang dosa dipahalakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, ibu muslimin dan muslimat, anak-anak dan adik-adik, syukur Allah SWT sekali lagi. Allah mengizinkan saya kembali setelah 20 tahun tak main. Betul ya? Alhamdulillah, bumi serendah sekebun bunga ini. Ibu, kita sudah berada di penghujungnya. Ramadan sudah sampai ke penghujung. Apakah catatan dan amalan kita sudah terhitung? Sungguh beruntung orang yang amalannya dihitung, kepada Allah jualah tempat untuk bergantung. Alhamdulillah. Dalam ruang waktu hanya berbaki jam-jam, berbaki hanya beberapa jam untuk kita dikembalikan kepada, disebut satu agenda, satu misi, satu tujuan Allah menghantar dan Allah mencipta dan membina Ramadan ni. Tuan-tuan, ada dua makhluk yang paling merindui Ramadan. Dan bila kita keluar dan ditinggalkan oleh Ramadan, kita akan menjadi makhluk ini. Kita akan menjadi manusia yang paling merindu Ramadan. Jadi antara orang dan antara makhluk yang paling merindui Ramadan adalah malaikat. Kenapa malaikat merindui Ramadan? Sebab bila Ramadan sampai, masjid ramai. Bila Ramadan sampai, surau ramai. Bila Ramadan sampai, kasut melimpah sampai kat traffic light. Sampai orang kata masuk Ramadan ni, dia ada lagu tema. Mai masjid, mai surau. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Bok mai kasut lama, bok balik kasut baru.
Sebab apa? Sebab kasut masjid melimpah. Dia nak cari kasut raya, tak payah pergi mall, tak payah pergi pasar raya, main masjid je. Kasut tu macam-macam, sampai kasut tu imam ada berbalat. Tuan-tuan, ibu dan ayah, apa poin saya nak bagi tahu? Malaikat merindui sebab masjid sangat diimarahkan, diimarahkan. Imarah ni datang dari perkataan umur. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Kidaf menjadi institusi pendidikan, tarbiyah, dakwah yang diimarahkan, yang berasal dari perkataan umur. Ma makna umur? Umur ni bermaksud, apa beza umur dengan usia? Usia is angka. Usia kita 40, 50. Itu hanya nombor. Memang usia itu hanya nombor. Tetapi yang membezakan usia yang diisi, itu yang disebut sebagai umur. Kalau makcik, kalau tuan-tuan, mak-mak, tok-tok wan, anak-anak dan adik-adik, kalau kita umur 40, tapi diisi seperti 60 ilmunya, sujudnya 60 tahun, umur kita 63 tahun, umur umat Muhammad, umur ummati baina 60 wa 70. Kita umur 60 hingga 70 tahun saja, tetapi amalan kita seperti 1000 tahun. Maka umur yang diisi itu, usia yang diisi itulah yang dikatakan imarah. Dia ada isi. Kidaf ni bukan bangunan yang hanya tiang simen. Dia sama macam, kalau kidaf ni hanya bangunan simen, konkrit, dia sama macam mall. Bangunan yang tidak berpahala. Dia hanya konkrit, dia hanya simen, dia hanya bata. Tetapi kita bata yang berpahala. Dia, bata pun pahala. Sebab apa? Setiap kaki yang bergerak dan berjalan, esok-esok di padang mahsyar, ibu-ibu duduk kat sini, pasir, simen, konkrit ni esok akan berkata, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok akan berkata di padang mahsyar, Ya Allah, kami saksikan seluruh ibu-ibu dan anak-anak yang berada di kidaf ini, Ya Allah. Mereka duduk, mereka sujud, mereka bertazkirah duha, Ya Allah. Esok ketika Allah buat lisan dan lidah kita terkunci rapat, setiap butir pasir, pokok, tumbuh-tumbuhan yang ada dekat kidaf ini akan menjadi saksi di yaumul mahsyar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari lisan dan lidah kita dikunci rapat oleh Allah. Tangan, kaki, makhluk-makhluk lain akan bersuara. Termasuklah malaikat-malaikat. Termasuklah Ramadan, termasuklah puasa, termasuklah Quran. Al-Quran was-siyam yushfa'ani lil 'abdi. Disebut dalam sebuah hadis, Quran dan Ramadan ni esok-esok di padang mahsyar, ketika kita lidah dan lisan tak boleh cakap, Quran dan puasa yang paling banyak berpuasa, yang paling banyak berkata-kata, yang paling banyak berhujah membela. Ya Allah, umatku ni, geng-geng kidaf ni, Quran kata, aku nak bela dia, aku nak jaga dia, jangan buat apa-apa kat dia, jangan masukkan dia ke neraka. Quran akan bangkit membela. Puasa akan bangkit membela. Itu yang dikatakan Quran dan puasa sebagai syafaat, pelindung, penjaga kita. Tadi saya kata apa? Malaikat paling rindu sebab ketika itulah masjid dan pusat institusi, surau, pusat dakwah akan kembali ramai dan diisi. Maka Ramadan datang untuk mengisi, tapi bukan mengisi perut, tapi mengisi ruh. La tataharraqul ajsad illa biiznil arwah. Makcik-makcik boleh berjalan, tangan boleh menulis, tangan mampu menggenggam, mata mampu memandang. Bukan sebab jasad. Kita yang boleh kuat ni sebab apa? Sebab ruh. Illa biiznil arwah. Siapa yang ruh dia cukup makan, maka kakinya mampu menggenggam. Siapa yang ruhnya cukup santapan, kakinya mampu melangkah tanpa sempadan. Wah, yang mahal tu. Boleh ulang maklum. Nampak macam tulis sakan sangat. Alhamdulillah. Kat mana saya tak ingat masjid mana saya pergi, saya baru bagi salam. Maklum tu tulis dah siap semuka. Saya kata, maklum tulis apa? Aku baru bagi salam. Rupanya pergi cek tengok dia tulis resepi. Buat pizza. Ni saat saya nak tengok, nak kutip buku ni. Tulis pizza ke apa? Tulis ilmu betul ya? Yang kan tulis cara nak buat pizza, kuih samprit ke apa bukan? Dia siap tukar dengan orang sebelah. Kawan ni buat pizza, kawan buat biskut mazola. Dia tulis resepi rupanya. Patutlah ustaz baru bagi salam. Dia tulis penuh dalam satu buku tu. Tak apalah tuan-tuan muslimin dan muslimat, lapar lah pula. Sebut mazola. Muslimin dan muslimat. Maka itu makhluk pertama yang paling merindui adalah malaikat. Sebab kita ramai, maka malaikat suka tengok.
Antara tujuan, antara kenapa malaikat suka tengok Ramadan ni, yang kedua sebab paling ramai orang mendengar, mentadaburi Al-Quran. Tuan-tuan, ibu-ibu, adik-adik, makhluk yang paling tak boleh tengok orang mengaji ni siapa? Al-Quran. Tak boleh tengok tu maksudnya bukan dia tak suka. Tak boleh tengok sebab dia suka dan dia akan duduk sebelah. Siapa pernah mengaji Quran sama sebelum masuk kidah ke apa kan? Dia mengaji dalam bilik seorang-seorang, tiba-tiba terdengar bunyi. Bunyi orang tolak pintu. Bunyi guli, bunyi gelas pecah. Siapa pernah bila mengaji dengar bunyi pelik-pelik, orang tolak pintu tapi orang tolak pintu tengok pijak bumi tak? Pijak lah, okey. Orang tolak pintu, tiba-tiba tak ada orang masuk. Yang ni tadi orang masuk kan? Orang. Tengok macam bodoh elok sangat tu. Okey, kat mana tadi nak kata? Kita baca orang pintu terbuka tapi orang tak masuk. Tak ada orang. Siapa pernah berada dalam situasi tu? Sebab tu pesan guru saya, ketika kita mengaji, kalau ada situasi macam tu, kemungkinan itu adalah malaikat. Sebab apa? Dia suka tumpang duduk dan dengar sebab Quran tidak disyariatkan kepada malaikat. Malaikat dia cemburu. Ahlul Quran. Kita ni Ahlul Quran. Kita ada Quran. Sebab Quran tidak diturunkan dan tidak disyariatkan kepada malaikat. Kalau boleh pilih, malaikat nak Quran tu biar turun kat kami. Tapi Allah takdirkan Quran hanya turun kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicemburui dan dijelesi oleh malaikat. Satu. Yang kedua, makhluk yang paling merindui Ramadan siapa? Janazah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surah dan ayat rasmi daripada surah. Surah apa adik-adik? Siapa boleh jawab hadiahnya boleh jadi menantu ustaz secara percuma. Hampa tak mau pak mentua handsome macam ni? Tak mau sudah. Surah apa? Surah As-Sajdah yang dibacakan subuh tadi. Ya Allah, kami dah lihat, kami dah pandang, kami dah dengar. Wa sami'na ya Allah. Boleh dah ya Allah, farji'na, nak minta balik. Ke mana? Nak balik ke Kidah. Sebab apa nak balik ke Kidah? Sebab dulu waktu kami hidup, mereka tak panggil pun Ustaz Maneh. Lepas kami mati pun mereka panggil. Tak puas hati nak. Farji'na ya Allah. Kami nak kembali ke mana? Ke dunia. Sebab apa? Sebab nak jumpa Ramadan. Nak sembahyang tarawih. Nak makan moreh. Moreh ada juga. Jadi jenazah akan merindui bukan hanya idza jaa Ramadan futihat abwabus sama, abwabul jannah, bukan hanya pintu langit dan pintu syurga dibuka, pintu barzakh. Apa maksud pintu barzakh? Geng-geng jenazah boleh mendengar derapan tapak kaki kita duk main tarawih. Depa cemburu, depa nak ulang tapi tak boleh. Dan kita juga akan merindui suasana itu hanya berapa jam sahaja. Sallallahu Muhammad, ni dah pukul 10. Berapa jam lagi? Berapa jam lagi kita akan merindui Ramadan? 7, 27, 28 saat lagi. Maka terpisah. Yang belum tentu kita akan ketemu. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Waktu ini doa kita masih Allahumma barik lana fi Ramadan. Masuk 7.28 saat lagi, doa bertukar. Allahumma balighna Ramadan. Sampaikanlah kami nak jumpa lagi ya Allah tahun depan, please. Sila singkatkan 11 bulan kepada 11 minggu ya Allah. Kalau boleh 11 hari lagi nak Ramadan balik. Muslimin dan muslimat. Maka itu yang dikatakan jenazah sangat merindui Ramadan. Jadi tuan-tuan, apa yang ibu-ibu apa yang saya nak kongsikan tajuk kita pada hari ini. Baru dah masuk tajuk kan? Tadi baru mukadimah. Sallallahu Muhammad. Mukadimah pun dah dia 5 orang. Tajuk kita hari ini adalah wasiat Ramadan dan pesanan Syawal. Itu kandungan utama. Okey, ringkas cerita tuan ibu-ibu dan anak-anak, apa yang kita nak ambil intipati, apa yang kita nak ambil isi kandungan Ramadan ni, ketika seorang kekasih ataupun seorang suami, kalau kita umpamakan Ramadan yang sebagai seorang suami yang akan meninggalkan isteri
di keheningan 11 purnama yang tidak bisa kembali lagi. Seorang suami yang kena bertugas contoh di pelantar minyak offshore. 11 bulan tak boleh balik. 11 bulan tak boleh bercuti. Agak-agak apa akan berlaku pada suasana hubungan dan pesanan bila suami ni nak meninggalkan isteri, suami yang soleh, dia akan pesan apa ni? 11 bulan akan datang nak balik ni. Sepanjang peninggalan abang, jangan lupa tidur malam, tutup pintu. Keluar rumah, tutup aurat. Apa lagi? Anak-anak pastikan mengaji dan solat. Solat Muhammad. Jangan bagi bukan mahram masuk dalam kawasan rumah. Jaga pantang larang. Jaga SOP. Apa maksud SOP? Sunnah of the priority. Sunnah Rasulullah itu sebagai satu keutamaan. Suami yang soleh dia akan pesan. Sebab apa? 11 bulan tak ada depan mata. Bila tak ada depan mata, macam-macam boleh jadi. Lah ni kita baik. Adik-adik rasa baik tak? Ibu-ibu rasa baik tak? Kita rasa baik. Sebab apa? Sebab Ramadan tu ada. Kita buat kemas, boleh bangkit tahajud orang buat kemas ni. Semayang 23 rakaat sampai 46 rakaat pun ada lagi orang. Nak abang tu. Punya baik tak baik ni. Sampai 7.28 orang buka puasa. 7.28 tak buka puasa lagi. Punya baik sangat. Nak abang kata mampu tahan lapak tu. Ibu-ibu, kita ni belum baik. Sebab apa? Sebab Ramadan duduk dengan kita. Apa maksud dia? Seorang anak tidak akan teruji ketaatan selagi mana ayah ada depan mata. Betul? Seorang anak pelajar, anak murid, anak didik tidak akan terbukti kesolehan dia selagi mana cikgu ada depan mata. Seorang pemain bola tidak akan teruji kehebatan, skill dan kemahiran selagi mana coach ada depan mata. Bila mak tak ada, kita boleh tengok anak tu soleh ke tak soleh. Dia bangkit semayang ketika mak dia tak ada depan mata. Itu tanda mak tu hebat dan anak tu soleh. Tanpa perlu disuruh. Seorang pelajar, cikgu, ustaz, alim, tak main. Tak ada depan mata. Tok guru tak ada depan mata. Tapi dia boleh beradab, sopan, berakhlak. Jaga SOP tadi. Sallallahu Muhammad, jaga adab etika susila. Ketika cikgu tak ada depan mata, dia boleh bangkit pergi ambil ilmu. Pergi ambil buku. Maka itu tanda budak tu hebat. Maksudnya apa? Ketika Ramadan meninggalkan kita, dia boleh maintain apa yang Ramadan ajak dia. Itu tanda kita berjaya keluar daripada Yaumul Jaizah. Kita berjaya ijazah dan graduate dengan first class honors. Sebab apa? Ramadan tak ada, aku tetap tadarus. Ramadan tak ada, aku tetap tarawih. Oh, sudah. Yang tu memang jabat agama main tangkap. Yang tu baru bid'ah. Tu baru betul. Baru kena sebut. Benda yang tak ada. Sallallahu Muhammad. Tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah, nak beritahu bahawa kita boleh kekalkan apa yang Ramadan tinggal. Itu pesanan Ramadan. So, apa wasiat Ramadan? Yang pertama, wasiat Ramadan, dia ada 5 T, saya ringkaskan. T yang pertama, belajarlah untuk tinggalkan selesa dan dunia. T yang pertama. Tinggalkan selesa dan dunia. Ibu-ibu, perasan tak? Pasal apa kita boleh semayang 23 rakaat? Pasal apa kita boleh solat 11 rakaat? Pasal apa kita boleh maintain tahajud setiap pagi, setiap hari? Kekuatan tu datang dari mana? Ketika mana selama ni kita berat. Siapa yang berat dunia, akhirat dia ringan. Pasal apa lambat, pasal apa lewat, pasal apa liat. Sebab dunia berat. Bila dunia berat ni, dia macam kereta lah. Kereta berat, bebanan. Dia berjalan juga tapi lambat. Mati tengah jalan. Sebab apa? Sebab tu kita tak nampak muka, tak dan, tak main, tak sempat. Main juga, buat juga semayang tapi lambat. Subuh pukul 7.30, Zuhur pukul 4. Sebut Zuhur pukul 4 ni saya nak buat bukanlah satu teguran, tapi lebih kuranglah satu pesanan mesra, sweet reminder kepada pengantin-pengantin dan juga kepada ayah-ayah pengantin khususnya. Satu penambahbaikan lah. Satu transformasi dan satu perubahan yang wajar dan perlu serta wajib diambil cakna, diambil benda penting dalam kita kata kehidupan bermasyarakat ni. Sebab apa hari ni kalau berlakunya walimatul urus, apa berlaku? Sallallahu Muhammad,
pengantin ni dia akan lebih mendahului make up dia sehingga terkorban solat zuhur dia. Satu. Tak semua ni, tapi kadang-kadang ada juga bapa-bapa pengantin, tuan-tuan rumah ni, dia lebih menjaga sampul dan salam dia. Sebab sehingga kan terkorban solat zuhur dia. Bila orang mai tu, lagi nak dekat sembahyang zuhur, lagi dekat hujung tu lagi kuat orang maghrib sampul tu. Orang buat kunuri kan, orang salam kan. Jadi dia nak tinggal, pukul 10 minit aku tinggal sembahyang zuhur ni, 15 sampul aku hilang. Sehingga terkorban. Lepas tu mai panggil ustaz yang baca doa lah, qasidah bagai, tak payah. Satu saja kalau tanya dulu, bab semayang, pengantin, pastikan ketibaan pengantin selepas solat zuhur. Baru saya akan turun baca doa. Sebab apa? Kita bersyubhat dalam program majlis walimatul urus yang terangkat berkat. Tiba-tiba 2 bulan, 3 bulan kahwin, bulan kelima bercerai. Kita tak minta, kita tak sebut. Bukan tak sebut, dah sebut dah. Kita tak minta, tetapi itulah keberkatan yang terangkat. Masuk pukul 2, paling lewat pukul 2 tu, bapak pengantin dah kena buatlah macam mana pun. Dah kena masuk untuk solat. Ataupun membuat, macam saya, baru ni saya handle satu walimah, saya cadangkan, dalam tentatif disebutkan, pengantin dan bapa pengantin berehat untuk solat zuhur. Dalam tentatif tu wajib ada. Pukul 2 saat ni baru sambung. Resepsi kan, nak bagi gambar kedua ke atas. Kita buat dia. Sebab tak boleh. Ni benda ni kena perbaiki. Ni bila alang-alang sebut pasal solat. Sallallahu alaihi wasallam. So, letakkan itu sebagai priority. Itu SOP. Muslimin, ibu-ibu dan anak-anak yang dirahmati sekalian Allah sallallahu alaihi wasallam. Okey, maka pertama Ramadan ajar kita tinggalkan selesa. Bila Ramadan sampai, kurang lena. Bila Ramadan sampai, kurang makan. Bila Ramadan sampai, kurang rehat. Bila Ramadan sampai, kurang cakap. Maka dunia ini diangkat dan ditarik, disekat, dikawal. Maka Ramadan is about perintah kawalan pergerakan pemakanan, perintah kawalan pergerakan kerehatan. Menyebabkan dunia kita kurang. Bila dunia kita kurang, nampak tak? Akhirat kita bertambah. Di situ nilai Ramadan. Bila ringan dunia, insya-Allah akhirat kita akan berat. Tinggalkan dunia dan selesa. 2. Wasiat Ramadan adalah wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Nak ubah dunia, ubah negara. Nak ubah negara, ubahlah negeri. Nak ubah negeri, ubah daerah. Kalau kamu nak ubah daerah, ubah masyarakat. Sebab masyarakat membina daerah. Nak ubah masyarakat, ubahlah komuniti. Nak ubah komuniti, ubah keluarga yang membina komuniti dan masyarakat. Nak ubah keluarga, ubahlah ahli keluarga. Nak ubah ahli keluarga, ubahlah diri. Sebab diri adalah komponen ahli keluarga. Nak ubah diri, bermula dengan tahajud. Sebab tu bila kita bermula dengan tahajud, tuan-tuan, ibu-ibu, anak-anak boleh tengok kita akan jadi lain. Hari tu, dia jadi hari sukses, hari cemerlang berbeza bila kita start dengan tahajud. Program saya 2017 di Guangzhou. Satu kajian yang saya tengok, saya turun ke lapangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kilang-kilang perabot di Guangzhou, China, mereka bermula operasi 4:30 pagi. Pukul 5 tu dah start dah bisnes. Sedangkan waktu tu waktu yang sepatut kita bangkit. Waktu yang sepatut orang Islam bangkit. Tiba-tiba yang terpacak terbangun siapa? Orang yang non-Muslim. Sebab tu kita tertanya, pasal apa bangsa Jepun, bangsa Cina lebih maju daripada bangsa Muslim ni, bangsa Islam ni, bangsa kita? Sebab apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab mereka buat yang sepatutnya orang Islam buat. Akhirnya mereka dapat. Di saat Allah mengagihkan rezekinya, bangsa lain yang bangkit, dan mereka lah dapat. Maka disitulah kita boleh ambil bahawa Ramadan nak bagi kita kaya, dia repair kita dengan tahajud dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu post point dalam Ramadan. Apa lagi yang ada pada Ramadan? Yang kedua, as-siyam, tahan. Tadi tinggalkan. Yang kedua, tahajud. Yang ketiga, tahan. Apa maksud tahan? As-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam. Ma makna as-siyam? As-siyam bermaksud ku menahan segala dunia
yang telah menghancurkan diriku. Dunia yang ditahan, yang saya sebutkan di awal tadi, segala keinginan dunia Allah ajar untuk hang tahan as-siyam. Menahan. Itulah masuklah as-siyam tu. Tahan apa? Tahan benda yang tak perlu hang bawa jumpa aku. Makan tu tak perlu pun Allah kata, bukan tak perlu. Bukan, maksud saya Allah tak tanya, Allah tak mau tahu hang makan tu banyak mana. Santapan roh kamu tu yang perlu aku nak tanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibu dan ayah-ayah, anak-anak, sebab apa Allah suruh kita tahan makan? Boleh kita semua penyakit hati, penyakit jasad, penyakit fizikal, penyakit spiritual, dia akan sebab makan. Ketika sembahyang subuh sampai sembahyang asar, ibu dan anak-anak perasan anak kita akan on time, on call, cemerlang, rasa ringan badan kita. Tetapi ketika waktu maghrib, cuba je tengok. Waktu puasa, ni bulan puasa ni. Waktu maghrib jadi apa? Dia punya liat, dia punya lambat, dia punya berat. Waktu maghrib sebab apa? Sebab kita baru lepas makan. Hak tak sah ni cemerlang subuh sampai asar, cemerlang solat kita. Ringan. Bila makan masuk, automatically kotar watak. Automatically tuan-tuan kita jadi dia bila bersandar tu dah terkena masuk segala mak nenek. Cok badak di tangan kananku, tepung talam di tangan kiriku amboi. Aku tak tahu yang mana nak masuk mulut dulu. Tak tahu. Lalah pukul 7.27, dua-dua masuk. Dengar tu 7.25 masuk dah. Rupanya dia dengar Tok Bilal baru test mic. 1, 2, 3. Test mic. Rupanya tak masuk waktu lagi. Cok badak tepung talam selamat dalam perut. Subhanallah. Pada muka hang. 13 jam 45 minit hang boleh tahan, 2 minit tak boleh tahan. Sebab apa? Tak tahan dengan godaan. Tu tak tahan tu. Terkorban puasa dah hari tu. Tok Bilal pun pasal. Duk test mic. Sebab azan tu lah. Mesti bila musibah nak beritahu bahawa ibu dan anak-anak tahan maki, tahan kecam, tahan kata, tahan berat badan. Itu kena belajar kat pasal mana tu. Okey, jadi nak beritahu bahawa tahan itu perlu. 3. Yang keempat, apa yang Ramadan pesan dan Ramadan tinggalkan kepada kita ni tarawih. Tarawih ni memang tidak ada selepas syariat, selepas Ramadan. Tetapi yang tinggal apa? Yang tinggal berlebih-lebih pada akhirat, berkurang-kurang pada dunia, bertambah-tambah pada rakaat. Maka Ramadan nak beritahu sallallahu alaihi Muhammad, tarawih sebenarnya is a part of training of tahajud. Hampa belajar semayang banyak supaya hampa bangkit tahajud, hampa boleh buat semayang banyak. Itu sebenarnya tarawih. Tarawih itu latihan kepada tahajud untuk 11 bulan akan datang. Walaupun tarawih dah tak ada, kita dah biasa dengan 11 rakaat, 23 rakaat. Takkan solat rawatib bulan yang lain hang tak boleh buat. Sebab aku dah ajak dah 11 bulan. Sebulan, 11 rakaat, 23 rakaat kita mampu buat. Maka 11 bulan akan datang. Ramadan kata, please. Rawatib ni geng-geng kidaf dah tak boleh tinggal dah. Wajib. Bukanlah kita nak mewajibkan yang sunat. Tapi umpama cara kita pandang hak sunat tu seperti wajib. Cara pandang. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tarawih, apa maksud tarawih? Ustaz-ustaz dan asatizah kita dah kupas banyak orang. Tarawih ni mengajar kita rehat daripada dunia. Istirahat, rohah, istirah, yastarih. As-salatu sunat tarawih, as-salatu tarawih. Jami'atan rahimakumullah. Apa maksud dia? Tok Bilal nak kata, mailah kita pakai rehat dan rawat. Kita ni ada banyak masalah, kita ada banyak stres, kita ada banyak dosa, kita ada banyak dunia, mai rehat. Apa maksud rehat? Rehat bila satu saat tak berlaku dosa. Itu rehat. Istirahat yang sebenar apabila kita terlepas, bebas, selamat daripada dosa yang menyebabkan kita terhempas dan terbabas. That is the meaning of istirahat. Maka Ramadan mengajar kita, sudah-sudahlah tu. Banyak sangat. Macam ibu-ibu mai kat kidah ni, itulah. Ini contoh istirah. Ini contoh tarawih. Ini contoh RNR. Kidaf adalah pusat. Syulit, pusat. Okey, sallallahu alaihi Muhammad.
rehat dan rawat. Sebab kita dah terlalu penat dalam keduniaan ni. Dunia telah merenggut kita. Sudah-sudahlah tu. Maka Ramadan mengajar kita cari titik take a nap. Take a nap ni apa? Maksudnya kena lena Ustaz. Kita kalau kerja di dunia pun, kalau orang yang belum pencen, kalau saya tanya orang yang bekerja, tuan-tuan dan perempuan yang sedang mendengar mungkin rakaman ataupun kuliah ini. Kalau kita bekerja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita kerja ni, apa nikmat yang kita nak sangat bila kita bekerja? Nikmat yang mesti ada bagi seorang pekerja, tak kisahlah peringkat dan jabatan mana pun. Apa nikmat tu? Kepuasan kerja satu. Yang kedua, rehat. Rehat, kerja kau tak ada rehat. Ui, siapa boleh tahan? Betul tak? Saya tak bos, saya tak lepi dia, saya cannot go. Boleh tak saya nak lelap Ustaz? Tak rehat Ustaz. Sebab tu kalau tuan-tuan ibu-ibu dan anak-anak, kalau tuan-tuan tengok dalam etika dan SOP kerja di Japan ataupun di Jepun, diwajibkan semua pekerja di Jepun untuk melelap ataupun tidur sekejap. Dia panggil nap, take a nap, take a short break. Untuk kita tidur dan lena sekejap. Kalau dalam Islam kita sebut khairullah. Islam dah buat lama dah benda tu. Memang kita kena lena sat. Sebab di Jepun kalau hang tak lena, hang main kerja, kalau hang tak rehat dan tak lena sekejap, hang akan bakal diambil tindakan tata tertib sampai tahap macam tu. Punya nak jaga kualiti dan produktiviti, kita kalau tak lena sekejap, kita tak boleh pi, cannot go, exhausted and overhaul. Kereta tu hang kena rehat Ustaz. Sebab tu dekat Plus dia ada stesen RNR, stesen berikutnya Putrajaya. Sama tak? Sama kan? Suara saya sebenarnya. Okey, ibu, anak-anak dan adik-adik Rasulullah Muhammad, maka rehat. Yang kelima, wasiat Ramadan apa? Tadarus. Sebab apa tadarus ni? Tadi kita dah sebut dari awal tadi, tadarus sebab kita nak menggembira dan membahagiakan malaikat. Sebab malaikat tidak disyariatkan. Sebab apa tadarus? Tadarus mengajar kita untuk menjadi orang yang paling kanan pada Allah. Siapakah orang kanan Allah? Allah ada orang kanan dia. Allah dia ada geng dia. Siapakah geng Allah ni? Saya tak tahu istilah apa yang sesuai nak sebut. Bukan geng Allah lah. Tak kira silap tafsir pula kan. Nak kecam pula. Dia bukan geng Allah. Maksudnya dalam ayat kita nak sebut Allah dia ada orang-orang hamba-hamba yang paling Allah pandang kekananan tu. Kalau dalam kita kerja di peringkat kerajaan dia panggil seniority, kekananan. Pegawai kanan, menteri kanan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi siapakah hamba kekanan ni? Hamba kanan bagi Allah Subhanahu Wa Taala dia panggil ahlullah dan ahlul Quran. Siapa yang geng yang baca Quran, wakaf Quran, buka madrasah Quran, buka institusi Quran, yang ada kaitan dengan Quran, hafal Quran, maka mereka akan menjadi ahlullah ataupun ahlul Quran. Orang yang ahli Allah, ahli Quran. Yang paling tinggi darjatnya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang kita kata VVIP di padang mahsyar. Maka tadarus mengajar kita menjadi orang yang paling kanan VIP. Esok ketika dibentang dan diletakkan kita sekujur jasad. Setelah kita bergelar jenazah, datang malaikat menghalau semua amalan kita. Semua amalan. Kecuali amalan lain, semua kena claim pada Allah pada padang mahsyar. Tiba-tiba akan datang satu makhluk. Malaikat tanya, siapa kamu? Man anta? Maka makhluk itu menjawab, akulah Al-Quran. Yang makcik-makcik kidaf ni duk baca. Walaupun minggu pertama dia tadarus, minggu kedua dia tadaras, dia kuih laju. Dan minggu ketiga tidur terus. Tapi tak apalah, yang penting mula dengan tadarus tu. Sebab mereka ni Quran kata, aku akan membela. Itulah maksud. Waja'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Itulah maksud doa khatam Quran. Jadikanlah bagi kami pembela. Sebab tu Ramadan, dia ada tadarus untuk membela kita. Di saat orang lain tak mampu membela. Okey.
Selesai bab Ramadan, saya nak masuk sedikit pesanan Syawal ataupun kita sebut etika hari raya. Yang kita raya lama dah. Dia kita nak dengar sedikit sejarah ringkas. Okey. Siapa orang pertama yang menyambut hari raya? Jawapan dia Rasulullah lah. Dan juga Ahlul Badar. Siapakah Ahlul Badar? 313 ataupun 314 ataupun 315 orang tentera-tentera frontliners yang terlibat langsung dalam Perang Badar. Kerana Ahlul Badar lah tuan-tuan, anak-anak dan ibu-ibu sekalian, maka Allah bagi raya. Kalau tidak kena mereka berjuang, kita tak boleh raya. Jadi yang sebenarnya yang layak, yang betul-betul yang layak untuk memakai 17 pasang, 20 pasang baju raya ni siapa? Ahlul Badar. Sebab mereka yang berjuang dengan darah titisan keringat menyebabkan asbab kemenangan Badar. Allah beri kemenangan. Itulah kemenangan yang pertama, Al-Kubra, berlaku pada Ramadan Syawal. Sallallahu alaihi Muhammad pada tahun 54 tahun usia Nabi pada tahun kedua Hijrah. Pertama kali Nabi berpuasa Ramadan. Nabi bukan puasa pertama kali 54 tahun. Sebelum tu dah puasa. Syariat puasa ni dah lama dah. Nabi Daud, Nabi Adam. Cuma tak sama dengan syariat kita. Nabi berpuasa yang syariat kita ni bila? Pada tahun 2 Hijrah. Pada usia 54. Jadi Nabi sempat raya berapa kali? 9. 54, 55, 56, 57. Sampailah 62. 63 tak sempat. Sebab apa? Sebab Nabi wafat Rabiul Awal. Sebelum masuk Ramadan dan Syawal. Nak beritahu bahawa Nabi hanya sempat raya 9 kali. Maklum raya berapa kali? Kalau sekali raya 10 pasang, ni 50 tahun raya 500 pasang. Kalau gadai baju raya 500 tu boleh buat kidah 10 kali ganda. Tu dia nak abang tu. Infak 500 pasang. 50 tahun punya raya. Setahun 10 pasang. Costing dia tu sama dengan buat kidah. Muslimin, muslimat, anak-anak, nak beritahu bahawa raya sejarahnya bermula pada Perang Badar. Kemenangan pertama Allah bagi. Sebab apa? Sebab orang Badar, Ahlul Badar, sahabat-sahabat. Di situlah berlakunya peristiwa pertumpahan darah kematian Abu Jahal. Laknatullah. Di tangan dua orang anak muda yang baru tingkatan 1 dan tingkatan 2. Mu'is dan Mu'awis dan Mu'az. Kalau siapa pergi tengok dekat Medan Badar, siapa pernah sampai Medan Badar? Ibu-ibu. Badar ni kat mana? Okey, keluar ni, traffic light tu ambil kiri, dekat tu ambil kanan. Cuba Maidin kat belakang Maidin tu. Macam dekat je. Badar ni on the way. Nak pergi ke Mekah, sempadan lah. Daripada Madinah nak pergi ke Mekah akan jumpa simpang 3. Biasa saya kalau buat jemaah umrah, ada ketika yang kita akan singgah ke Badar. Sebab apa nak pergi ke Badar ni? Itulah mengenangkan episod Hari Raya Syawal kita yang pertama. Geng-geng ni lah. Makbarah Badar dan syuhada Badar, mereka lah orang pertama yang meraihkan Hari Raya. Disebabkan darah keringat dan titik peluh mereka. Mahar mereka yang Allah berikan. Hari Raya. Okey, apa maksud Syawal? Syawal berasal dari perkataan syala yang bermaksud injak, melonjak, terangkat, ternaik. Apa yang terangkat, apa yang naik, apa yang melonjak? Yang melonjak iman, ta'atuhu tazid. Iman kita bertambah, ketaatan kita meningkat, bercambah. Pahala kita berganda, sujud kita bertambah, rakaat kita bertambah. Yang hak naik itu darjat kita naik level. Kita next level. We are become the next level. Kalau dulu scan pahala kita 11 bulan dulu, scan pahala kita setiap hari 30, 35, turun 15, naik 70, 90, turun balik 40, level-level macam tu. Tapi bila masuk Ramadan, pahala kita 100,000, 200,000, 40,000, turun naik balik main puluh ribu, ratus ribu. Kita next level. Maka itu kita panggil syala. Bulan
yang telah menyebabkan kamu terinjak dan terlonjak kedudukan dan pahala kamu. Keimanan dan ketaatan kamu. Sebab tu bila Syawal ni kita kena buat kemah. Buat kemah bukan riak, bukan sombong. Buat kemah sebab apa? Sebab buat kemah amalan kita tu maintain kekemasan amalan. Itu masuk buat kemah. Buat kemah dari segi akhirat kita. Tak boleh nak cerai-cerai dah. Kalau dulu main masjid, main ni pakai t-shirt, kita dah biasa dan Ramadan ni saya sudah sebut, hujung-hujung Ramadan ni kena pakai Islam, agama, akhirat ni jangan buat cerai. Dia tak boleh buat kemah. Dia tak boleh buat biasa-biasa. Sebab Islam ni agama mahal. Sebab tu mai kuliah, mai benda-benda agama, akhirat ni dia kena tip-top. Kan dia kena ada backdrop macam ni. Kursi pun Thomas, boleh pusing-pusing. Walaupun tak ada massage. Boleh massage tak kursi ni? Orang agama ni dia kena kemah. Dia tak boleh, Islam is not a low class, please. Islam is a high class. So orang Islam ni dia mesti berjalan, dia punya izzah dia kena ada. Syiar tu. Bukan kata kita nak riak. Wujud tak? Islam dia memang kena menunjuk. Bukan menunjuk-nunjuk. Tu beza. Pandai, kena pandai. Jangan memandai-mandai. Soalan dari Muhammad. Jadi ibu-ibu, anak-anak, maka Syawal mengajar kita adalah hampa dah high level. Allah dah upgrade, hampa dah downgrade. Pasal apa? Kan? Sebab kita dah level quality, kita dah ada rakaman video yang level TV Hijrah punya. Kan? Kenapa perlu nak downgrade? Upgrade lagi. Belilah 2 lagi. Kenapa 2 saja kan ni? Contoh. Sebab Allah dah upgrade. So jangan downgrade. Kita ni. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Kamu ni, kita ni, Allah dah upgrade kita menjadi umat nombor 1. Dalil yang saya bacakan tadi. Dalam banyak-banyak umat, tak ada umat yang ada Ramadan. Dalam banyak-banyak umat, tak ada umat yang ada Quran. So kita ni umat nombor 1 paling, hidup paling hujung, mati paling sekejap, duduk dalam kubur paling sat, bangkit paling cepat, masuk syurga paling awal, duduk dalam syurga paling ramai. Nak apa lagi? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ketinggiannya kita ni. Tu saya kata kita kena buat kemah. Sebab Allah dah buat kita kemah. Ibu-ibu yang saya muliakan, maka Ramadan, maka Syawal ni, apa yang kita nak ambil yang penghujungnya, tadi kita dah tengok dah maksud Syawal. Hari Raya. Sejarah Raya. Tadi nama Syawal. Okay, sejarah Hari Raya, ketika Nabi sampai di Madinatul Munawwarah. Nabi sampai di Madinah, Nabi tengok orang Arab. Penduduk Yathrib. Apa nama Madinah sebelum Madinah? Nama apa? Pandai makcik. Sebab apa? Sebab Ustaz dah sebut dah tadi. Kena scam. Okey, penduduk Yathrib, bila Nabi sampai dalam peristiwa hijrah, ada golongan Arab, dia suka meraihkan hari raya. Berseronok, bersukaria. Maka Nabi kata, tapi mereka sambut raya dengan cara non halal. Tidak patuh syariah. Dia buat dengan ada perempuan, pesta seksual, arak, judi, semua berhala. Kan? Dia ada amalan-amalan khurafat. Nabi tengok orang Yathrib bila Nabi sampai ke Madinah, depa buat apa tu Oh, depa ni suka bersukaria. Adakah ini namakan hari raya? Maka Nabi tengok mereka bersukaria, maka Nabi bermunajat, ya Allah, andainya benar orang-orang masyarakat Arab ni, manusia ni memang suka berhari raya, boleh dah ya Allah, engkau gantikan dengan sesuatu yang baru ya Allah, yang patuh syariah, yang bersih halal. Disebabkan doa Nabi, maka Allah gantikan 2 hari raya yang tak patuh syariah, namanya apa? Nairuz dan juga Mahrojan. 2 nama raya yang asal, akhirnya Nabi tukar menjadi selamat. Tak sabar nak raya kan? Salah. Nasib baik raya Sabtu. Kalau tidak hari ni kena tazkirah raya kita kan? Kat mana tadi? Maka Nairuz ditukarkan kepada Eid, Yaumul Fitri, dan Mahrojan ditukar kepada Yaumul Adha.
Jadi raya dua sebab lah. Satu sebab perang Badar, yang kedua sebab perang doa Nabi, permintaan Nabi untuk menukarkan fitrah. Sebab Nabi tengok orang suka, rupanya bersuka-suka ni memang fitrah kita. Kita kan kira suka, hidup nak bersuka je. Itu fitrah manusia. Cuma fitrah yang ada syariat dan ada halal dia, ada adab dia. Maka Allah tukar dua hari raya menjadi Aidul Fitri dan juga Aidul Adha. Allahumma salli ala Muhammad. Ibu-ibu yang saya muliakan, maka apa yang perlu ada pada hari raya? Yang pertama, sunat bergembira. Farhatan, dua kegembiraan. Kena seronok, kena bersuka. Sebab tu bila kita esok disunatkan sallallahu alaihi Muhammad melangkah dengan penuh senyuman, balik dengan penuh senyuman, pakai dengan pakaian yang melambangkan keceriaan. Sebab apa? Sebab memang raya tu bukan kita yang mulakan. Tadi saya sebut sejarah Ahlul Badar. Cuma kita mewarisi kegembiraan dalam kemenangan dan juga kesyukuran dalam kerendahan. Kami ada raya, kami ada kemenangan. Hari ni hari menang ni. Kami telah memenangi. Memenang apa? Menang ke atas nafsu, bukan memenangkan nafsu. Kami menang. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka seronok, bergembira. Fadiyafrahu. Bergembiralah. Maka sunat. Dia dalam hidup kita ni ada beberapa festival ataupun kita kata ada beberapa perayaan yang sunat bergembira. Aqiqah, walimah, reunion. Sunat ini pertemuan. Ini antara disebut sallallahu alaihi Muhammad, pertemuan-pertemuan yang Yusuf Al-Qaradawi kata apa? Sunat kita bergembira dan banyak senyum manis pada majlis-majlis haflah-haflah yang saya sebutkan tadi. Itu satu. Sebab dia ada ibadah yang hari yang bernuansakan ibadah. Ibadah yang bernilai tinggi. Sebab tu dalam kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih mengatakan bahawa antara benda yang kita kena buat malam ni adalah banyakkan berdoa. 5 malam yang mustajab doa, mustajabah, antaranya adalah pada malam 2 hari raya. Aidain, 2 hari raya. Malam raya, malam yang banyakkan berdoa. Cuma saya takut diri saya. Dan saya takut anak-anak dan ibu-ibu yang mungkin akan pulang ke kampung, mungkin sallallahu alaihi Muhammad pesanan pada diri saya dan juga semua yang menonton video ni, malam ni adalah penentu. Malam kita graduate daripada Ramadan ini dengan first class ataupun lowest class. Siapakah orang yang paling layak menyambut hari raya ni? Hari raya ni paling layak menyambut yang pertama, orang yang mendapat keampunan Allah. Dan yang kedua, orang yang ta'atuhu tazid, yang ketaatan dia bertambah. 2 orang ni yang paling layak, betul-betul layak ra'i hari raya ni. Dan tadi saya kata apa? Malam ni penentu siapa kita selepas Ramadan pergi. Siapa anak tu selepas mak ayah tak ada depan mata. Siapa budak tu selepas cikgu tak ada depan mata. Akan teruji dan terbukti siapa kita. Bermula dengan sembahyang maghrib sekali lagi. 29 malam, 30 malam, kita on call, on time. Sejam sebelum masuk waktu solat, kita dah tunggu dah. 6.30, 6.45 minit, kita dah ambil wuduk dah. Itu kita 30 hari sebelum ni. Dan maghrib sekali lagi, kita akan tengok siapa kita. Layak atau tidak? Kalau siapa yang maghrib dia pukul 8.20, 8.30, baru nak maghrib malam ni, maka pi gadai, pi bakar baju raya tu. Bunyi macam kasar, tapi macam tu lah. Kenapa malam ni kita harus bertukar wajah? Sedangkan 30 hari, 30 malam, kita dah on call, on time. Tiba-tiba malam raya, sembahyang isyak pukul 12.30. Maghrib, masjid dan surau tinggal 3 saf. 3 saf tu ramai lah kan? Tinggal 3 orang. Apa jadi ni pada diri aku? Iblis baru nak terlepas. Dia baru buka tali. Dia tengok kita dah ya dah. Hoi dah. Hoi. Ni macam ni. Kita dah hora-hori dah. Iblis kata, "Oi, aku baru nak terlepas ni, nak buka tali dekat tiang lampu." Depa dah meloncat dah. Sembahyang maghrib pukul lepas semua. Iblis tepuk dia. Astaghfirullahalazim. Iblis istighfar. Aku ingat aku iblis dah, rupanya ada lagi iblis. Wih, tuan-tuan, bahaya.
Maklum pukul 12.30 tak main isyak sebab apa? Sebab sibuk susun biskut Mazola. Tak salah Mazola tu. Susun, sembayanglah dulu. Buat macam biasa, macam biasa. Aku dah sembahyang 30 hari 30 malam, on call on time macam tu malam ni. Tu satu. Yang kedua, esok subuh. Yang ni pun saya takut juga. Bila anak cucu balik sepupu sepapak bini hang bini aku dah tidur berlempangan depan rumah mak tu. Ini saya pesan kat saya kata kadang saya kesan kat mak ayah tok Wan ni 30 hari rumah tok tu sentiasa berpahala berganda. Kan tok dengan tok Wan duduk dua orang je. Pi tarawih ni senyek lah bawa torchlight. Kan? Orang kampung macam tu lah bawa torchlight, bawa galas beg sebelah. Tanya siapa? Langkah setapak demi setapak, senyek nak pergi masjid tarawih. Kira di rumah tok ni pahala bercambah-cambah dan berganda-ganda. Tiba-tiba malam raya anak cucu balik dengan macam tadi saya sebutlah, dengan tak semayang ataupun semayang lambat, dengan aurat tak ke mana hala. Lepas tu tidur bini hang bini aku bercampur. Ya Allah, aku pi longgok dosa dekat rumah mak dan rumah tok aku ni. Sampai hati kita menjadi rumah mak dan tok kampung kita menjadi medan longgokkan dosa. Sedangkan itu pusat berpahala. Tempat yang penuh pahala rumah mak dan rumah tok kita. Sebab tu saya sebut, mak, ayah, tok Wan kena buat SOP perkeliling baharu. Dengarkan sini anak-anak ayah. Ayah ada satu peraturan baru. Seminggu sebelum raya, hantar kepada semua WhatsApp group anak-anak cucu-cuci. Dengarkan sini anak-anak ayah. Anak ayah sudah ada satu peraturan. Setelah ayah mendengar ceramah Ustaz Manis baru-baru ini di Kedah. Peraturan pertama, sebelum anak-anak ayah pulang ke kampung, syarat pertama, anak-anak ayah mesti pada waktu maghrib dan waktu isyak mesti semayang di masjid on call on time. Setuju? Setuju ayah? Promise? Syarat yang kedua, harga tol akan turun. Silap. Hari ni free. Alhamdulillah. Terima kasih PMX. Okey, alhamdulillah. Tak apalah benda betul kan? Benda baik-baik. Macam mana ni? Yang kedua, syarat yang kedua untuk pulang berhari raya ke kampung. Semayang subuh esok 1 Syawal mesti on call on time pada waktu subuh di masjid seperti pada hari-hari Ramadan sebelum ni. Tidak ada aurat yang bercampur, tidak ada maksiat yang akan berlaku di rumah mak, di rumah ayah dan di rumah mak. Setuju? Kalau setuju semua sign, semua turunkan tanda tangan. Kalau semua turunkan tanda tangan, baru layak. Okey, sila pulang ke kampung sekarang. Boleh? Main-main. Anak-anak kata lain macam mak ayah aku sekarang ni. Sejak dengar ceramah Ustaz ni. Saya ada protokol bagi print laminate lekat kat tiang-tiang rumah tu. Peringatan. Sebab apa? Nak jaga kepahalaan rumah mak tu. Jangan jadi gudang dosa lah. Betul ya? Setuju tak? Benda macam ni. Kita dah banyak tahun dah saya nampak. Sebab tu bila Allah mempikirkan raya kita, memang semua sedih. Tapi dalam ayat yang lain, hashtag pada muka kita lah. Aku bagi raya, hampa tak jaga. Kan? Bila aku tak bagi raya, hampa pada muka. So ini peringatan untuk kita, sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mensunnahkan hari raya. Mempahalakan hari raya, bukan mendosakan hari raya tu. Jadi saya rasa cukup lakut sekadar itu. Boleh? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah saya rasa apa yang wajar yang perlu kita ada. Mungkin saya ringkas lakut sebagai penutup. Malam ni kena banyakkan berdoa. Sebab Allah pun sebut dalam surah Al-Baqarah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu membesarkan Allah. Membesarkan Allah apa? Disunatkan kita untuk malam ni dan esok, terutamanya malam ni, banyak bertakbir. Bertakbir ni bukan hanya di surah yang takbir raya tu tau. Itu satu. Yang kedua, bertakbir ni sebagai membesarkan naik kereta. Sehingga kan ada ulama mencadangkan kita, Nabi kalau berkenderaan, bermusafir, Nabi suka sunat kita bermusafir balik hari Khamis. Perang Tabuk, Nabi keluar hari Khamis. Banyak sejarah yang kita tengok pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajat Nabi ditunaikan pada hari Khamis. Nabi Ibrahim bertemu dengan Raja Mesir juga pada hari Khamis. Nabi Yusuf bertemu semula selepas dicampakkan dalam perigi pada hari Khamis. Nabi Yaqub bertemu dengan Nabi Yusuf juga pada hari Khamis.
Nabi Musa bertemu dengan Firaun juga pada hari Khamis. Nabi Muhammad masuk dalam peristiwa Ramadan memecahkan berhala-berhala juga pada hari Khamis. Nak beritahu bahawa kita dalam hidup manusia ni disunatkan antara kali bermusafir hari Khamis, tu satu. Yang kedua, bila bermusafir, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita bawa kenderaan nak kona ke apa, ataupun ketika kita berkenderaan tu disunatkan kita bertakbir dalam kereta tu. Sebab apa? Sebab melambangkan kebesaran. Sebab tu kadang-kadang kereta kita buat perangai sebab kita kurang takbir. Maksud kita ajaran sesat pula. Betul. Sebab kalau kita menyebut kalimah takbir, kita membesarkan Allah sehingga kan makhluk-makhluk dikecilkan, sehingga kan tuan-tuan kena ingat, kereta kita tu makhluk, dia besi. Besi makhluk ni dia ada perasaan. Ada orang buat kajian, kalau orang yang tak takbir, yang cakap bukan-bukan dalam kereta dia kadang bermasalah. Dia suka kata ke orang dalam kereta, apatah lagi dia sebut nak menikah lain. Menikah lain bukan bermaksud. Maksudnya apa? Beli kereta baru. Jangan sebut dalam kereta tu nak beli kereta baru. Order, keluar dulu, telefon nak check, nak order X90 yang saya dah order minggu lepas tu. Nak ulang sekali lagi ke? Saja nak abang. Jangan order kereta baru dalam kereta yang kita naik. Ni ajaran baru ni. Turun kereta dulu, order di luar tu. Jangan beli kereta tu dengar. Sebab dia makhluk. So tu kadang benda macam ni kita kena jaga. So naik, Allahu Akbar. Nak kena kereta, Allahu Akbar. Mudah-mudahan asbab takbir membesarkan Allah. Terselamat kenderaan perjalanan kita. Sebab itu adalah makhluk. Maka ini yang dikatakan, kita nak membesarkan Ramadan, ingin membesarkan Syawal dengan banyakkan bertakbir. Bukan hanya takbir raya takbir dalam setiap perbuatan. Ibu-ibu nak masak lemang, takbir Allahu Akbar. Tak perlu, tidak semestinya mengalunkan takbir raya. Nak masak, takbir. Nak pakai baju raya, takbir Allahu Akbar, membesarkan Allah. Okey. Jadi cukuplah sekadar itu, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan tidak lain dan tidak bukan untuk mencari satu keredaan Allah Azza wa Jalla, dan saya tutup dengan kata-kata akhir dengan kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan juga Sayyidina Umar Abdul Aziz mengatakan bahawa laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu tazid. Sesungguhnya hari raya itu bukanlah bagi mereka yang memakai baju atau pakaian baru, tetapi sesungguhnya hari raya itu bagi siapa yang bertambah ketaatannya menjadi baru. Walaisal aid liman tajammal bil basi wal malkub. Dan hari raya itu bukanlah kepada orang yang pakaian dan kereta kenderaannya adalah baru bercantik-cantik. Akan tetapi wa innamal aid liman ghufirat lahu dzunub. Bagi mereka sesungguhnya hari raya itu adalah bagi mereka yang diampunkan dosanya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sebutkan ini yang memetik nukilan dan kata-kata alim ulama dan Sayyidina Umar Abdul Aziz mengatakan bahawa apa yang kita sebutkan tadi, mudah-mudahan hari raya ini bukan kecantikan pada pakaian, tetapi kecantikan pada akhlak dan adab sebagai perhiasan. Mohon maaf andainya ada kata-kata dan gurau senda yang tak kena di mana-mana. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan mengembalikan kita kepada hamba yang seperti bayi tanpa dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa pelajaran yang kita boleh ambil? Kesimpulannya, Allah nak beritahu bahawa hari raya ni hari yang jadi seperti bayi. Apa sifat bayi? Sifat bayi ni dia berjalan atas kayu walaupun tak ada besi, tak ada benda kasar pun dia boleh menangis. Sebab apa? Sebab kaki dia sangat lembut, dia sensitif. Maka jadilah manusia yang sensitif pada dosa. Dia bersalah bila buat salah. Kita hari ni kaki kita pijak atas paku payung kadang tak asal. Betul tak? Sebab apa? Dah kematu. Jadi macam itulah manusia. Bila hati dia kematu, dia buat salah, dia tak rasa bersalah. Tapi Allah kata jadi seperti bayi. Yang dia lembut dia tu, dia sangat sensitif. Jadi dia mudah menangis. Untuk tempat-tempat yang tertentu lah. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan menangis disebabkan sul, disebabkan chin, merah, bukannya. Sebab dia menangis sebab apa? Sebab, ya Allah, masuk malam raya ni, ya Allah, tak ada lah aku nak jumpa tarawih. Dia menangis di tempat yang sewajarnya kita menangis. Ramadan adalah bulan yang paling banyak sewajarnya mengetuk pintu tangisan.
Kalau bulan Ramadan pun tak boleh menangis. Dengan harap tangisan itu akan menitis pada bulan-bulan yang akan datang. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan mampu menjentik, menyuntik, menjernih segala kekuruhan di hati, dan semoga Aidilfitri ini akan melebur segala khilaf dan salah di tapak tangan, akan menyatukan hubungan yang jauh, mengeratkan hubungan yang jauh, dan menjernihkan hubungan yang keruh. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin.